Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'ala ad-dini kullihi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Saya ingin mengambil kesempatan. Besok pun kita akan umum lagi. Mungkin waktu sekarang ni ada orang yang dah saya masuk tadi ada? Ada? Ya? Okey. Gangguan ya. Baik, apa yang nak diumumkan ialah tuan-tuan, puan-puan, kita sudah sampai ke penghujung jugalah pengajian bahasa Arab Al-Quran. Tapi kita di Pusat Tahfiz At-Taqwa ini, kita mempunyai satu lagi kursus yang sangat mustahak, iaitu kursus bahasa Arab, grammar Arab, Nahu dan Shorof. Jadi kita akan mula insya-Allah sama ada hari Khamis ini atau hari Jumaat. Jadi kelas ini kalau dibuat dengan untuk pelajar-pelajar kita ni, dia akan makan masa 3 bulan untuk nak habiskan 3 buku ini, iaitu ini Nahu atau Tasrif, Shorof, Tasrif, dan lagi satu buku dia punya kesimpulan. Semuanya, kedua-dua buku ini semuanya ada dalam ini, dalam lantera santri cahaya pelajar-pelajar. Jadi ini sangat mustahak. Kerana kita membelajar grammar sangat mustahak. Kita nak tahu kalau bahasa Inggeris tu kita past tense, apa yang telah berlaku, apa yang akan berlaku, macam mana kita nak cari perkataan. Semuanya daripada Nahu dan Shorof. Ini yang sangat mustahak. Tapi yang kita mula itu adalah pengajian bahasa Arab Al-Quran. Kerana kita selalu baca Al-Quran, kita nak kena tahu. Jadi kita akan mula program ini sangat mustahak. Tuan-tuan, puan-puan, saya percaya ramai yang duk ikut kelas Ustaz Farid dengan Ustaz Agong ni sudah level yang dah tinggi ya. Ada yang dah memang dah faham sangat bahasa Arab. Tapi ada juga yang tidak ada asas. Jadi kita bersama-sama kita akan duduk mula balik macam mana kita buat dulu. Kita akan duduk, kita akan berbincang buku-buku ini. Jadi dalam buku-buku ini ada banyak-banyak perkara lah. Banyak-banyak perkara yang sangat mustahak kita fahami. Macam mana kita nak tahu izim, fi'il, huruf. Macam mana kita kita nak cari, nak buat ayat-ayat, nak faham semua. Apa dia i'rab, nasab, apa dia jar, huruf mudharah, macam-macam lah, amil apa dia, semuanya ada dalam buku. Jadi sangatlah mustahak tuan-tuan, puan-puan yang mempunyai ramai pelajar-pelajar, anak-anak kita yang belajar hafiz. Yang duk belajar hafiz tu terus mereka masuk dah hafal 2 tahun, 3 tahun, tapi mereka tidak betul-betul mendalami Nahu dan Shorof. Kita buat di sini makan masa 3 bulan untuk mereka boleh faham Nahu dan Shorof, terus boleh baca kitab-kitab gundul. Kitab gundul ni kitab-kitab yang tanpa baris. Dalam masa 3 bulan, pelajar-pelajar yang datang belajar dengan kita itu akan datang belajar betul-betul masalah buku-buku ini, apa yang ada, ilmu-ilmu yang ada, dan mereka dalam masa 3 bulan boleh menamatkan pengajian memahami Nahu dan Shorof dan boleh masuk belajar peringkat memahami kitab gundul, kitab kuning, yang mana kalau kita pergi ke surau-surau, selalunya ustaz-ustaz ada baca kitab-kitab gundul, kitab kuning, iaitu kitab yang tanpa baris. Jadi apa yang nak diceritakan sangat senang. Kita nak buat belajar Nahu dan Shorof ini sangat senang. Setiap hari kita akan bagi masa. Sekarang ini Ustaz Agong dengan Ustaz Ustaz Farid
mengambil masa daripada 8.30 sampai apa? 10.30 Ya. Jadi kita akan pendekkan sikit masa Ustaz Agong dengan Ustaz Farid ini belajar bahasa Arab Nahwu Sorab. Kita akan ambil masa lebih kurang 90 minit. Kita akan pergi Nahwu. Kita ambil masa lebih kurang mungkin 45 minit Nahwu, 45 minit tasrif. Ya. Tasrif, dan kemudian yang nak mengajar dua-dua orang gini juga, Ustaz Agong dengan Ustaz Farid. Kemudian dah habis itu baru dia masuk balik kepada kitab kitab Ustaz Wan Rosli lah. Jadi sangatlah musak tuan-tuan dan puan-puan semua maklumkan kepada anak-anak saudara mara, semua pelajar-pelajar yang mana yang duk mengikuti pengajian Hafiz, belajarlah. Di samping kita pagi-pagi bangun subuh tu kita dah start dengan Hafiz, bagi masa sikit untuk kita belajar Nahwu Sorab. Jadi dia ada buku ini, dia ada 6 level, setiap minggu satu level. Setiap minggu satu level, kemudian kita ada ujian. Dengan tuan-tuan puan-puan pun kita boleh buat ujian lah. Buat ujian masing-masing sendiri buat. Hujung minggu tu, apa yang kita belajar dalam daripada hari Isnin sampai hari Jumaat, kemudian hari Sabtu tu ada ujian. Jadi ini, dengan cara ini, mereka pelajar-pelajar, kalau tempat kita tu, kalau mereka tak lulus ujian, mereka tak naik kelas. Tak naik level kedua. Kalau level 2, lepas tu tak lulus ujian, tak naik level ketiga. Tapi untuk tuan-tuan perempuan, kita sekali harung kita akan terus level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6. Semuanya ada dalam buku ini. Dia sangat mudah. Kita akan belajar bersama, kita berbincang, tak susah. Kerana telah terbukti pelajar-pelajar kita duk belajar ni, ada setengah tu hanya dalam 5 juzuk, dah hafal Quran 5 juzuk, tapi mereka datang ke sini, mereka belajar Nahwu dan Sorab, sekarang dah belajar alif. Mereka ada setengah tu memang dia tak boleh nak pergi Hafiz dia. Dia tak boleh nak pergi, tapi bila dia dah 4 juzuk ke 5 juzuk, masya-Allah dia dah belajar bahasa Arab, dia dah faham, dia boleh baca kitab, dia terus masuk belajar alif. Jadi ini sangat mustahil. Tak semua pelajar-pelajar tahfiz boleh jadi hafiz, tak semua. Ada pelajar-pelajar tertentu tahap di pemikiran ini boleh Allah Ta'ala kurniakan pada dia, mereka boleh jadi hafiz. Tetapi sangat mustahil kita nak faham Al-Quran, sangat mustahil. Satu tu kita dah masuk kitab Wan Rosli tu, baik itu bahasa Arab Al-Quran. Yang ini tuan-tuan, kita nak belajar kitab-kitab lain, kita nak belajar kitab hadis, kitab-kitab al-fiqah, kitab halim dan semua benda lain, kita mesti belajar yang ini, bahasa Arab, Nahwu dan Sorab. Ini sangat mustahil. Tak gitu Ustaz Farid ya? Sangat mustahil dan tidak susah. Kita akan bersama-sama, kita duduk dalam kelas, kita berbincang. Dia kalau di sini ni dalam 3 bulan dah habis. Pengajian ni dah habis 3 bulan. Jadi sangat mustahil lah tuan-tuan, puan-puan. Kita buku tak banyak. Yang ini banyak. Buku tafsir ni ada banyak lagi. Yang ini pun ada banyak. 800 buku lagi ada. Tapi yang untuk Nahwu ni dah tak banyak. Tak sampai 100. Jadi pada siapa yang berminat, supaya mudah kita nak ikuti kelas, nak mudahkan kita ikuti kelas, kita akan mula mengajar ini macam mana kita buat siri pertama, siri kedua, siri ketiga. Kamera kita akan shoot kepada buku gini. Dan sangat-sangatlah mustahil tuan-tuan, puan-puan dapatkan buku-buku ini. Untuk 3 buku, kerana buku pun dah tak banyak, kita nak print balik sekarang ni. Harga pun dia naik. 3 buku ni RM50. Kita naik 3 Ustaz Farid. 3 buku ni RM50. Jadi siapa yang berminat, sila buat tempahan macam mana yang ada iklan dalam Facebook kita tu, iaitu dengan menghubungi nombor handphone 013-247-7760. Setiap kali kita nak mula kita punya pengajian kita tengok Facebook tu memang ada. Nak order buku, ada nombor tu. Cuba mulalah daripada hari ini. Kita akan kirimkan dulu. InsyaAllah
Kita harap kita nak dapat berkat ni, kita mula dengan hari Jumaat boleh Ustaz? Boleh, Ha? Kita start dengan hari Jumaat nanti ya. Boleh. Kalau rubah nanti mungkin hari Khamis. Tapi biar kita ni pasal bulan Ramadan dah dekat. Bulan Ramadan dah dekat, nanti kita takut nanti bila mari bulan Ramadan tu ada terkendala sikit-sikit kelas. Ha? Jadi kepada tuan-tuan puan-puan, itulah saya ulang lagi sekali, kelas Nahu dan Sorof, grammar bahasa Arab. Sangat mudah, tak susah. Dalam ni hari lain kita akan ceritakan kepentingan ilmu. Ilmu ni sangat-sangat mudah. Kita kena belajar. Kita kena belajar. Sampai ada ramai duduk semayang berjemaah dah berpuluh-puluh tahun. Duduk semayang berjemaah. Datuk nenek kita. Datuk nenek kita daripada zaman dulu lagi. Sebelum Jepun lah apa semua pergi semayang jemaah. Dulu tak ada elektrik. Tidak ada televisyen, tidak ada radio rumah-rumah. Semua bila mari waktu solat semuanya pergi berjemaah. Bertahun-tahun. Dan dulu-dulu kala tidak ada langsung. Al-Quran terjemahan ni tidak ada langsung. Yang banyak Al-Quran terjemahan ni tahun 90-an baru banyak orang pergi hantar ke masjid-masjid. Dulu ni sumbangan-sumbangan ke masjid-masjid, Masjidil Haram ke, Masjid Nabawi ke, zaman-zaman 80-an saya pergi dulu ni. Tidak ada kitab-kitab terjemahan, yang ada Al-Quran. Yang ada Al-Quran itu ya. Jadi bagi kita orang Melayu, kita pun kulun baca. Kita duk baca tanpa memahami. Kita duk solat berjemaah. Setiap hari kita solat berjemaah. Apa yang imam baca, satu benda pun kita tak tahu. Allah SWT telah menentukan. Semayang maghrib, semayang isya, semayang subuh, imam baca kuat. Untuk zuhur dan asar tak ada suara. Tapi bila datang waktu maghrib, isya dan subuh, bila imam baca, sebenarnya kita ni bukan orang Arab. Kalau Nabi dulu dia jadi imam, makmum semuanya orang Arab. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dia baca, semua di belakangnya semua faham. Tapi kita kalau Ustaz Farid dia baca satu muka surat katakan dia ambil. Kita duduk belakang, ada setengah tu mungkin terlalu lama satu muka surat dia baca lama sangat. Kita tak faham apa. Kita tak faham. Apa yang dibaca setiap hari kita pergi semayang jemaah kita tak tahu. Imam dia ambil ayat di mana kita pun tak tahu. Kalau hafiz-hafiz ni dia akan tebuk daripada Al-Quran. Muka surat berapa pun dia tak cakap. Dia terus baca Fatihah, terus dia mulakan bacaan dia. Rakaat pertama, rakaat kedua kita pun tak tahu apa dia pesanan Allah. Kita pun tak ambil kisah. Kita rasa puas kita dah semayang jemaah. Jadi kita sangatlah musak, kita mesti usaha untuk mendapatkan ilmu. Kita belajarlah bahasa Arab bersama. Mudah-mudahan Allah pemudahkan kita. Tak susah. Kalau kita duk kata susah, dia jadi susah. Nanti kita akan baca huraian. Buku-buku ini adalah buku-buku yang ditulis oleh Ustaz Syamsul Ma'arif. Ini Ustaz Syamsul Ma'arif ni seorang yang hebat. Dia mempunyai pesantren di Magelang. Pelajar kita dulu pun saya membawa pergi belajar. Pelajar-pelajar yang asal dulu kita bawa ke sana. 3 bulan duduk di sana. 2 bulan maaf. Duduk di sana 2 bulan. Di Magelang kita duduk, kita belajar di sana. Kaedah-kaedah dia sangat besar. Jadi Ustaz Syamsul Ma'arif dah buat 10 tahun lebih lah di tempat dia. Jadi banyak pelajar-pelajar Malaysia setiap tahun akhir-akhir dulu sebelum Covid ni, mungkin dalam 1 tahun 100 orang pelajar-pelajar daripada sini yang mana yang dah tahu dia akan pergi belajar Nahu dan Sorok, kena pergi Magelang yang dibuat konsep. Kemudian kita dah mula di sini pun dah hampir 1 tahun. Safarid pelajar-pelajar kita yang dah habis, ada pelajar-pelajar kita dah ada master dah bahasa Arab ini, Nahu dan Sorok ni dan masuk alim. Jadi untuk pelajar-pelajar tahfiz, ada yang 3 tahun, 4 tahun, ada seorang pelajar kita ni, Mazuki ni, 3 tahun berapa bulan kemudian jadi hafiz? 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 8 bulan dia jadi hafiz, alhamdulillah. Tapi kalau dia belajar bahasa Arab, katalah dia belajar habis juz sama, dia dah hafal juz sama. Dia dah hafal juz sama. Dia mari sekejap tempat kita ni, kerana di sini pun kita ada hafiz, setiap pagi pun kita dah belajar hafazan. Mai maghrib pun kita ada hafazan, tapi dia datang sini sekejap, lama 3 bulan dia dah buat hafazan, tapi bila datang 8.30, 8.30 pagi, dia akan mula kelas dia, kelas Nahu dan Sorok, sehingga waktu hampir zuhur, tidur sekejap, Masya Allah,
Dia duk belajar nahu sorof, habis 3 bulan nanti, Masya Allah, dia bila balik ke sekolah dia, sekolah tahfiz dia tu, nanti dia boleh mendalami pembacaan Al-Quran dan dia faham apa yang dia duk hafal tu terus dia duk hafal tu Ustaz Farid dia faham terus. Sekarang Ustaz Farid duk ajari bahasa Arab Al-Quran macam-macam. Jadi mana dia duk hafal Al-Quran tu, dah mula dia duk hafal dah kira beberapa bulan. Mungkin 4 bulan, 3 bulan juz sama dah boleh habis. Kan? Dia dah hafal 3 bulan, 4 bulan, lepas tu dia belajar nahu sorof. Kemudian habis 3 bulan, Masya Allah, dia patah balik hafazan dia. Jadi apa yang dia duk hafal tu dia akan mula faham. Jadi kalau dia duk belajar di sekolah tahfiz 3 tahun, 4 tahun, bermakna dia faham Al-Quran. 3 tahun duk hafal, 4 tahun duk hafal, dia faham Al-Quran. Sekarang ni maaf cakap, ramai budak-budak yang duduk sekolah tahfiz ni bagus, alhamdulillah. Mereka hafal tapi mereka tak faham apa yang mereka hafal. Sebab tu kita buat di sini satu program intensif belajar bahasa Arab, nahu dan sorof selama 3 bulan. Tuan-tuan, puan-puan pun dapat manfaat. Tak lama ni tuan-tuan, puan-puan sendiri boleh buka kelas di tempat masing-masing. Di Johor ke, di Terengganu ke, di Kedah ke, di Kelantan ke, semua tempat tuan-tuan belajar betul-betul, puan-puan semua belajar betul-betul, nanti boleh buka kelas nahu dan sorof ajar. Sebaik-baik kalian ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar. Kita ni nak belajar lah, nak belajar faham Al-Quran. Kemudian kita lah jadi orang yang terbaik, insya-Allah. Bila kita betul-betul usaha untuk mendapatkan ilmu kefahaman bahasa Arab ini. Setakat itu Ustaz Farid, terima kasih banyak. Besok pagi tolonglah viral, tolong share, bagi tahu dengan kawan-kawan mengenai kelas yang kita nak buat ini. Kita akan mula. Kita tak mau ada yang tertinggal, kerana benda kita pergi ke basic. Kita akan buat benda itu tak susah. Kita berbincang banyak, ulas, kita baca sikit dia punya fakta yang dibagi dalam buku tu, dan kita ulas supaya kita boleh faham macam mana kita belajar bahasa Inggeris lah. Apa dia verb, past tense, present tense, pronoun, adverb, noun, semua benda-benda macam mana orang semua dah boleh cakap bahasa Inggeris. Kita juga insya-Allah kita berusaha supaya semua nanti kita boleh cakap bahasa Arab. InsyaAllah Ustaz Farid InsyaAllah. Jangan kata susah. Bila kata susah memang itu iblis cukup suka. Kita dok kata susah lah. Susah pasal iblis memang nak macam tu. Iblis memang nak supaya kita kata susah, kita tak belah. Baca Quran ni boleh kita baca, tapi sebab tu jin benda tak takut, kita tak baca. Pasal dia tahu kita tak faham apa yang kita baca, kita tak faham. Sebab tu kita kena usaha sangat-sangat. Galakkanlah semua saudara-saudara kita belajar bahasa Arab, Al-Quran, belajarlah nahu dan sorof supaya kita boleh faham. Dengar imam baca maghrib, Isya, subuh, kita duduk di belakang, kita dapat peringatan, kita tahu. Hari ini kita semayang, ini peringatan dia. Apa yang Allah cakap hari ini kita tahu. Tidak pun kita berpuluh tahun duduk pergi semayang berjemaah, semayangnya satu benda apa pun kita tak dapat peringatan. Ada orang yang bijak ni bila dah habis imam solat tadi dia pergi jumpa imam. Tuan imam tadi baca rakaat pertama ayat ataupun surah apa, dia pegang pen dia tulis. Lepas tu yang rakaat kedua apa dia pegang pen dia tulis. Dan bila dia balik, dia check balik terjemahan apa itu. Karena tujuan kita pergi solat jemaah, kita nak kena tahu apa dia pesanan, peringatan, perintah-perintah Allah, larangan-larangan dari Allah. Kita nak tahu hari-hari. InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak-banyak Ustaz Farid kerana memberi peluang. InsyaAllah pagi besok kita akan buat lagi sekali pengumuman. Tolong hebah-hebahkan. Ada soalan? RM50 termasuk postage. Postage kata kita tak tahu tempat-tempat dia. Postage dia RM10 lah. RM10. Kadang-kadang kalau pergi Kelantan, Terengganu lagi mahal. RM13-14. Jadi tambah RM10 lah. Postage. Ya. Untuk pelajar-pelajar nak pergi hantar di kedai apa-apa semua tu sikit. Jadi harga dia RM50. Postage kita bagi RM10 lah. Biasanya lebih.
Kalau Johor lah apa semua. Jadi insya-Allah buku ini kita akan ajar betul-betul supaya tuan-tuan puan-puan tak akan susah. Tapi yang paling musak kita kena tahan. Ada ketahanan betul-betul kita ikut. Serupa jugalah kelas-kelas ini yang Ustaz Ustaz Farid dah buat ni. Cek balik, ada playlist. Ambil balik siri 1, siri 2, siri 3, siri 4, siri 5. Kita kena korban. Nak dapat kejayaan, mestilah kita berkorban. InsyaAllah Allah akan bersama. Malam-malam tak susah sangat. Malam-malam bangun tahajud, nangis kepada Allah. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, aku tak faham ni. Yang nak bagi faham, tidak lain dan tidak bukan Ustaz Farid, Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya melalui kita belajar melalui Ustaz Farid. Tapi yang nak bagi faham betul, Allah Subhanahu Wa Taala. Doalah kita setiap masa. Senjata kita doa. Doa ni, doa selalu doa. Karena bila kita berdoa, Allah akan kesian dengan kita. Kita bersungguh, dia akan memudahkan kita walaupun dah tua. Otak kita, dia bagi kita boleh faham perkara ini. Tajuk yang sangat baik. InsyaAllah ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.